Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Nur Zakiah binti Wan Mahmud, bernombor matrikan 056569. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tugasan pertama saya dalam subjek Dirasah Al-Aqidah An-Nasiyah, di mana tajuk saya adalah sambungan Af'alul Ibad. Kalau dalam klip pada video yang bertarikh 14/11/2019. InsyaAllah. Okey, pertamanya kata Imam Razali dalam Af'alul Ibad ni, Imam Razali mengatakan bahawa mazhab Mu'tazilah sangat berkait rapat dengan Af'alul Ibad ni. Di mana mazhab Mu'tazilah ini mengeluarkan dua pandangan mereka yang menimbulkan satu kesalahan yang besar lah. Okey, yang pertamanya adalah mazhab Mu'tazilah kata bahawa hamba yang mempunyai kuasa menentukan perbuatannya. Bukanlah Allah Subhanahu Taala yang menentukan perbuatan hambanya. Jadi kat sini pandangan Mu'tazilah ni mengatakan bahawa setiap perbuatan yang manusia lakukan, sama ada manusia ataupun haiwan ni, adalah ditentukan oleh mereka sendiri. Hakikatnya pandangan ini sangat menimbulkan satu kesalahan, salah faham lah dengan apa yang ditetapkan oleh ulama salafus soleh yang terdahulu. Di mana ulama salafus soleh ini mengatakan bahawa Allah SWT adalah pencipta segalanya. Tiada pencipta selain Allah SWT. Bahkan semua yang ada di seisi dunia ni adalah ciptaan daripada Allah SWT. Termasuklah kita, tumbuh-tumbuhan, air, api, semua yang ada ni adalah Allah SWT. Okey, pandangan yang kedua adalah mazhab Mu'tazilah ini menisbahkan perbuatan mencipta itu kepada kuasa orang yang tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Maksudnya mereka ni menyandarkan sesuatu perbuatan itu kepada seseorang yang sedikit pun tidak mengetahui hakikat pergerakan dia sendiri. Okey, untuk kat sini kita ada berbagai contohnya. Adalah yang pertama, apabila kita bercakap, menulis, membaca dan sebagainya lah yang kita sendiri sebagai manusia ni lakukan. Okey, jadi saya ambil contoh satu, iaitu kita menulis. Kita menulis, kita menggunakan tangan. Kita menggunakan mata kita untuk melihat. Dan kita memang kita yang tulis semua tu. Tapi hakikat sebenarnya kita tak tahu macam mana pergerakan setiap sel-sel dalam badan kita, sistem saraf dan sebagainya ni bergerak sampai kita ni boleh pegang pen untuk tulis. Kita tak tahu. Sebab tu sedangkan kita gunakan ada sistem saraf, sel, Allah yang menggerakkan segala apa yang kita lakukan tu. Kita hanya nampak kita tulis. Ya, memang kita tulis, tapi hakikat pergerakan semua tu adalah Allah yang kawal, Allah yang buat. Okey, yang kedua, seterusnya contoh yang lain adalah bayi yang duduk. Okey, bayi yang duduk ni, dia bayi yang baru lahir tidak dilahirkan boleh duduk terus. Tapi bayi ni mesti dia ada step dia. Itu yang pertama, bayi ada yang merangkak dulu, lepas tu ada yang baru nak bertatih, nak belajar jalan dan sebagainya. Dia tak boleh duduk terus. Tapi step tu adalah Allah yang tentukan. Bukan kita sebagai manusia yang boleh buat tu dengan kehendak dan kawalan kita sendiri. Tidak. Kalau Allah kata okey, dia tak boleh duduk ni lama sikit, tu Allah sahaja semua yang kawal. Okey. Yang kedua adalah kucing yang dilahirkan. Contoh kat sini, kucing dilahirkan, mata dia tak boleh buka lagi. Kebanyakannya macam tu lah. Tapi kucing ni bila dia lahir, dia nak cari susu. Tapi Allah kawal kucing tu boleh cari susu ibu dia. Yang ketiga, labah-labah yang buat sarangnya. Okey, untuk labah-labah ni, kita tahu labah-labah ni menciptakan satu sarang yang sangat cantik. Di mana kata garisan dia, paksi dia, jalur dia dan sebagainya sangat cantik, sangat kemas dan sebagainya. Sehingga kan arkitek yang menciptakan bangunan dan sebagainya ni tak boleh tak boleh imagine macam mana seekor labah-labah ni berjaya buat sarang labah-labah. Jadi kat sini kita nak buktikan bahawa Allah yang mengawal segala tindak tanduk, segala pergerakan labah-labah tu sendiri sampailah terhasil satu sarang labah-labah tu lah. Okey, dan contoh terakhir sini adalah
lebah yang membuat sarang dan madunya. Okey, untuk lebah yang membuat sarang madunya ni, nanti saya akan masuk kepada slide seterusnya dengan lebih jelas lah. Okey. Okey. Untuk sarang lebah berbentuk hexagon. Sebagaimana kita tahu, sarang lebah ni semestinya berbentuk hexagon, iaitu segi 6. Sebab apa Allah menciptakan sarang lebah ni berbentuk segi 6? Okey, sebabnya bentuk hexagon ni merupakan satu bentuk yang terbaik lah Allah pilih untuk lebah tu. Dan Imam Razali menyebutkan ada beberapa kekhususan yang tersendirilah berdasarkan beberapa asal bentuk hexagon tu, iaitu yang pertamanya adalah bentuk hexagon ni merupakan satu bentuk yang sangat luas. Satu bentuk yang sangat luas, di mana kalau kita perhatikan hexagon tu ada 6 bucu. Jadi dia apabila dia disusun-susun, dia akan menjadi satu ruang yang besar. Okey, yang kedua, apabila bentuk ini disusun, ianya akan berbentuk kemas. Ya, betul. Kalau kita tengok pada gambar yang saya bagi atas tu, gambar ni, kita tengok dia tidak ada ruang-ruang kosong kat tepi dia. Malah dipenuhi dengan bentuk ni sahajalah. Dan ianya sangat kemas. Okey. Yang ketiga, iaitu sudut yang sedikit paling dekat dengan bentuk bulat dan paling banyak ruangnya. Betul. Kalau kita perhatikan bentuk hexagon ni, kalau kita buat bulat, dia seakan-akan sama dengan bulat. Macam tu. Sebab betul, bentuk yang paling banyak jugalah ruang untuk isi. Kalau bulat, kita susun, dia akan ada ruang kosong. Okey. Yang keempat, dan jika bentuk itu bulat, pasti akan ada lompat kosong. Macam kita tahu tadi lah. Okey, kalau kita tengok bentuk hexagon ni, kita tengok dia tak ada bentuk-bentuk. Tak ada ruang kosong. Kalau kita jadikan dia 7, dia akan berbentuk hexagon lagi. Kan? Okey. Manakala kalau kita bentuk bulat, kalau kita imagine kita susun bulat, akan ada ruang-ruang kosong di pertengahan bulat-bulat tu. Sebab tu kata rugilah, tak terisi dengan mana-mana benda-benda. Kalau hexagon ni kita rapat, dia akan jadi keseluruhan. Benda yang kalau untuk lebah ni semestinya lah diisi dengan madu-madu lebah. Kalau cuba bayangkan kalau sarang lebah ni berbentuk bulat, maksudnya rugilah, sebab lebah ni dia nak manfaatkan dia punya ruang tu. Okey. Macam mana lebah ni boleh ada bentuk hexagon untuk membuat sarangnya? Apabila lebah ini berhajat untuk satu bentuk dalam ciptaan sarangnya, maka Allah pun menetapkan bentuk hexagon itu adalah bentuk yang paling sesuai. Okey, seterusnya, lebah mempunyai bilangan jumlahnya yang banyak, tetapi ruang yang sedikit. Jadi Allah ciptakan bentuk hexagon ni sesuai dengan kehendak lebah tu, iaitu lebah ni ada sikit, lebah ni ada banyak, tapi ruang ni sikit saja. Jadi Allah manfaatkan bentuk hexagon tu, kata serapat-rapatnya lah untuk lebah ni menghasilkan madu dan sarangnya. Okey. Dan justru Allah jadikan bentuk hexagon adalah bentuk yang terbaik. Dalam banyak-banyak bentuk, Allah pilih bentuk hexagon. Okey. Dan ni sekadar tips lah. Kalau kita nak tahu madu lebah tu asli ataupun tak, kita titikkan atas mangkuk, lepas tu menunjukkan bentuk hexagon. Okey. Seterusnya, adakah lebah itu sendiri mengetahui hakikat semua itu? Dengan bentuk hexagonnya, dengan madunya, dengan sarangnya, dengan diri dia, adakah lebah itu mengetahui? Hakikatnya tidak. Sebab apa? Sebab hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui segalanya. Allah ini sebagai pencipta yang Maha Esa, yang telah mengarahkan lebah itu untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki Allah SWT. Allah kata, okey, sarang ni akan jadi bentuk hexagon. Ya, memang akan jadi bentuk hexagon. Dan sarang itu boleh dikediami oleh banyak lebah. Okey. Dan semua yang berlaku itu adalah takdir Allah SWT kepada lebah tersebut. Sedangkan lebah itu tidak mengetahui dan tidak mampu menolak kuasa Allah.
andai kata Allah kata sarang lebah itu bentuk heksagon, tapi lebah ni nak menolaknya. Tidak mampu lebah itu menolak kekuasaan Allah. Okay, jadi kat sini kita tahu tadi saya cerita tentang kenapa bentuk heksagon dan sebagainya. Di sini Imam Ghazali membincangkan tentang lebah ini bertujuan untuk apa? Untuk membuka minda kita, untuk kita ni sebagai makhluk, sebagai manusia ni boleh berfikir tentang hebatnya kuasa dan takdir serta kehendak Allah SWT itu dalam sesuatu perkara. Dan yang kedua, dalam pelbagai ciptaan binatang seperti yang dijelaskan tadi, lebah, spider, laba-laba dan sebagainya itu adalah terdapat pelbagai keajaiban yang tersendiri. Kita ni sebagai manusia tak mampulah berbuat demikian. Dan keajaiban itu adalah dikurniakan oleh Allah SWT yang kita tidak pernah terfikir. Ada ke kita ni bila kita duduk sama-sama kita fikir macam mana sarang laba-laba tu jadi begini, begitu dan sebagainya. Kita tidak pernah terfikir. Imam Ghazali berkata lagi, sekiranya dia ini mendatangkan lagi pelbagai contoh-contoh lain sama ada binatang ataupun manusia dan sebagainya, pasti kita ni lebih takjub, lebih terpekun dengan hebatnya kuasa Allah SWT dalam menciptakan sesuatu. Okay, seterusnya, andai kata kita ni menyeleweng, kita ni menafikan akan kekuasaan Allah SWT itu, maka celakalah bagi orang-orang yang menyeleweng terhadap kekuasaan Allah SWT. Mereka ni terpedaya dengan kuasa makhluk yang lemah pada diri mereka. Mereka ni terpedaya dengan kuasa makhluk yang lain. Contoh dia melihat sesuatu ciptaan daripada manusia, dia terpedaya dengan ciptaan tersebut sedangkan dia tidak mengetahui tentang hakikat sebenar ciptaan tersebut adalah daripada Allah SWT. Seterusnya, mereka ni merasakan kuasa yang ada itu adalah kuasa yang kuat. Sehingga kan mereka merasakan yang mereka ini berkongsi dengan Allah SWT dalam proses penciptaan, dalam proses kewujudan. Sedangkan ianya sangat jauh jika dibandingkan kita ni, kuasa kita, dan dibandingkan dengan kekuasaan dan keajaiban Allah. Sedangkan apa yang kita ada ni hakikatnya daripada Allah SWT juga. Okey, seterusnya adalah pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahli Sunnah wal Jamaah ini diberi taufik oleh Allah SWT untuk memperoleh kebenaran. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah ini berada di atas jalan yang tetap teguh dalam hubungan i'tikad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu golongan ini mempunyai pegangan yang paling sederhana tapi sempurna. Dan kat sini juga ada pandangan Jabariyah, di mana pandangan Jabariyah ini pandangan yang mustahil, iaitu merupakan satu pandangan yang paling batil. Dan pandangan yang mengatakan makhluk itu mempunyai perbuatan yang tersendiri, mempunyai kuasa yang tersendiri, boleh menciptakan apa sahaja, itu adalah merupakan pandangan yang sangat buruk. Dan sebenarnya adalah kita mengisbatkan dengan dua kudrat atas satu perbuatan, iaitu kudrat Allah dan juga kudrat kita lah sebagai manusia. Seterusnya macam saya beritahu tadi, sesuatu perkara itu terhasil dengan dua kudrat, itu kudrat Allah SWT dan juga kudrat manusia, di mana kudrat Allah SWT ini adalah Allah sebagai pencipta yang Maha Esa, boleh menciptakan apa sahaja dengan kehendaknya. Yang kedua adalah kudrat manusia, di mana manusia ni bukan penciptanya hakiki, tapi manusia ni hanyalah tulang belakang lah yang hanya berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Jika manusia ni menginginkan sesuatu, pasti mereka akan mencuba. Tapi segala apa yang mereka lakukan itu adalah daripada kudrat Allah SWT. Maka itu tidak bercanggah lah apabila kita kita kaitkan kudrat Allah dengan kudrat manusia. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.